Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehormati lagi saya kasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ahli dan kuasa surau, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini kita diberikan kekuatan dan kelapangan untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat, kebaikan dunia dan akhirat, insya-Allah. Insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita sambung pengajian kita dalam kitab 40 hadis penawar hati, dan insya-Allah malam ni kita pergi kepada hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 yang bertajuk hindari doa orang yang kena zalim. Ya, hindari ni mana jauhilah doa orang yang kena zalim. Jadi ada hadis dia. Kita dengar hadis dia dulu tuan-tuan. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Mu'adzan ila al-Yaman. Faqala ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadis hasan sahih. Artinya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muaz ke negeri Yaman, yakni untuk menjadi amir dan qadhi. Lalu beliau bersabda kepadanya, hindarilah doa orang yang terkena zalim, maka sesungguhnya tidak ada antara doanya itu dan antara Allah Subhanahu wa taala sebarang benda yang mendinding. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan hadis ini hasan sahih tuan-tuan. Baik, keterangan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya menciptakan manusia ini dalam bermacam-macam keadaan dan bermacam-macam tingkatan kehidupan dan pekerjaan. Oleh itu yang kuat hendaklah membantu yang lemah, dan yang kaya hendaklah membantu yang miskin, dan yang pandai hendaklah membantu yang jahil, dan begitulah seterusnya. Maka janganlah yang mempunyai kekuatan atau kekuasaan menindas yang lemah, dan jangan pula yang kaya menindas yang miskin, dan yang pandai menipu yang jahil. Mereka hendaklah saling tolong-menolong, kasih mengasihi, dan bekerjasama untuk mencapai kehidupan yang bahagia dalam masyarakat. Menzalimi seseorang adalah menyalahgunakan kuasa atau kekuatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya pasti akan mengambil tindakan untuk membela yang lemah lagi terenaya. Maka dari kerana itu doa orang yang kena zalim adalah mustajab dan terus saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bilakah tindakan itu akan berlaku? Maka terserahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dilaksanakan di dunia ini, maka akan diselesaikan di akhirat nanti. Dan ini adalah salah satu daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala.
Tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Di dalam hadis ini, bila mana Nabi SAW mengutuskan sahabatnya Muaz Ibn Jabal menjadi governor ke Yaman. Antara pesanan Nabi kepada sahabatnya ini, bila mana dia menjadi pemimpin, Nabi lantik dia jadi governor ni pemimpin. Kalau dia Perdana Menteri, dia lantik orang ni jadi menteri besar. Dia pilih orang ni jadi menteri besar dia. Negeri ni menteri besar dia, ketua menteri, kabinet dia dan sebagainya lagi lah. Lebih kurang macam tu lah. Jadi bila dilantik menjadi pemimpin di satu-satu tempat, ataupun dipilih menjadi pemimpin di satu-satu tempat, maka antara nasihat Nabi SAW kepada pemimpin-pemimpin ini, Nabi kata, takutlah kamu doa-doa orang yang kena zalim. Ini orang-orang yang terenaya. Kenapa? Kerana doa mereka ni, orang yang kena zalim dengan Allah Ta'ala ni, laisa bainahuma wa bainallah hijabun. Tak ada hijab. Tak ada hijab ni mana tak ada pendinding. Kalau ada hijab, jadi payah sikit lah. Kenapa kita tak nampak tu? Muslimat tu tak nampak sebab ada hijab, ada yang tutup, ada pendinding dia, kita tak nampak. Tapi kalau tak ada pendinding, nampak. Oh, Kak Jah kita. Oh, Mak Ngah ada. Sebab tak ada pendinding, kita nampak habis. Jadi kalau ada pendinding, kita tak nampak. Tak ada pendinding, kita nampak. Lebih mudah. Jadi doa orang yang kena zalim dengan Allah Ta'ala ni, dia tak ada pendinding. Straight. Terus pada Allah. Doa kita selama ni mungkin lambat sikit makbul kerana mungkin ada pendinding. Dinding tu ada dinding tebal, ada dinding nipis. Kan? Kalau rumah kita dengan jiran, dinding nipis, boleh dengar tuan-tuan. Kan? Apa buat ni? Kejap bergaduh, kejap bergurau. Kan? Kejap itu, kejap ni, boleh dengar apa ni? Nak makan nasi, nak makan lauk, nak itu, nak tengok TV, oek-oek, semua dengar tuan. Kenapa? Nipis, dinding nipis tuan. Orang sebelah dengar. Tapi kalau dinding tebal, tak dengar tuan. Kan? Menjerit pun tak dengar. Sudah bergaduh tiap-tiap malam, tak tahu pun tak dengar apa-apa. Dinding tebal tuan, tak dengar. Kita ni yang lambat ni, cepat lambat doa kita diterima Allah Ta'ala ni, tengoklah dinding kita tebal ke, nipis ke, ataupun tak ada dinding ke. Itu yang jadi lambat tu. Ada kala jadi cepat. Kan? Minta itu, minta ini dapat. Alhamdulillah. Sebab kita bila berdoa ni, kita menepati syarat-syarat berdoa. Menepati adab-adab berdoa. Ni doa main-main. Mana Allah Ta'ala nak terima? Sebab tu sahabat, dia pernah tunjuk cara Nabi. Dia pernah cerita bagaimana cara Nabi berdoa. Ya. Dalam satu hadis daripada Sayyidina Umar ke Ibnu Umar, saya pun tak ingat dah. Dalam kitab Mutiara Ihya Ulumuddin, kitab bimbingan mukmin. Nabi SAW bila mana berdoa, yang pertamanya dia angkat tangan. Dan pernah Nabi berdoa angkat tangan sampai menampakkan ketiaknya. Mana Nabi doa sungguh-sungguh. Angkat tinggi tangan ni. Ketika mana dalam peperangan Badar, maknanya Nabi sungguh-sungguh nakkan kemenangan kepada tentera Islam. Nabi angkat tangan sungguh-sungguh sampai tinggi macam tu. Yang kebiasaannya Nabi bila berdoa, Nabi angkat tangan, muka dia ni menghadap telapak tangan. Ni telapak tangan ni. Nampak tak? Rapat ke, renggang ke, terpulang lah. Boleh belaka tuan. Jangan kata kalau renggang nanti doa celuih. Tak masuk. Tak, sama je. Renggang ke, rapat ke, boleh belaka. Nampak? Ni cara Nabi berdoa. Dan bila Nabi habis berdoa, Nabi melekapkan telapak tangan ni ke wajahnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ni, tutup muka. Melekapkan muka di wajahnya. Itu cara Nabi.
Bukan dekat mulut. Walhamdulillahirabbil alamin. Bukan. Bukan dekat sini. Dan Nabi ni tutup ni. Dan Nabi bila berdoa menghadap ke arah kiblat. Nabi bila berdoa menghadap arah kiblat. Bukanlah arah lain tu tak boleh. Boleh. Tapi adabnya yang terbaik bila kita berdoa menghadap arah kiblat, terutamanya ketika selepas waktu solat. Kalau tahlil tu payahlah pula kan. Dah kita menghadap sana, takkan nak menghadap dinding pula. Pak Imam faham menghadap dinding, kiblat. Tu tak reti bahasa, payah juga kadang. Ni waktu solat ni. Solat ni kalau kadang-kadang Pak Imam setengah tu dia suka bila wirid dia pusing. Dia pusing ke kanan ke, dia pusing belakang ke, kan? Setengah tempat kan? Tak ada masalah. Tapi bila doa tu pusing balik sepatutnya. Pusing balik menghadap kiblat. Ada yang tak pusing, dia terus menghadap ke kanan. Ada terus menghadap makmum pun ada. Kan? Macam-macam gaya lah kita tengok. Bukanlah tak boleh, bukan tak sah. Bukan nak kata ni, tak. Nak cerita adab. Cara Nabi berdoa. Nabi doa menghadap kiblat. Masa zikir kita boleh pusing. Tapi bila masa nak doa kita pusing balik menghadap arah kiblat. Itu cara Nabi tu kan. Ya. Dan Nabi bila berdoa dalam kitab tu sebut juga Nabi tak pernah pandang ke atas. Tengok langit. Macam kita sini tengok siling ah. Ya Allah, ya Tuhanku, ya Rahman, ya Rahim. Malam ni 3 ekor cicak, malam semalam 5. Nampak tak? Duk kau ngarut dia tengoklah. Apa ni surau penuh sawang ni, pemalas betul. Contoh tak, surau ni bersih. Ni contoh dia duk tengok atas. Tak, Nabi dia tengok ni tapak tangan ni. Nampak? Bukan dia tengok atas. Tengok atas buat apa? Tengok ni tapak tangan. Nampak? Ni terpengaruh filem drama lah, drama TV kan. Ya Allah. Mana tak apa? Tuhan kat atas ke? Dah, Tuhan mana-mana pun dah. Nampak tak? Jadi dia duduk pandang ke atas. Duduk tengok TV. Kalau angkat tangan tinggi tak apa, boleh, tak ada masalah. Kan? Ada seorang tuan guru kami tu, pesyarah kami lah, pencen dah. Dia setiap kali solat saya tengok mesti dia angkat tangan tinggi tuan. Dia bukan calang-calang orang. Saya banyak merujuk hadis pada dia. Dia antara yang pakar dalam bidang hadis di UKM tu lah. Saya tak faham, tak tahu hadis ni siapa dia punya riwayat dia, takhrij dia, saya call dia. Saya kata, ustaz ni saya hadis ni hadis sahih ke sahih apa dia, nanti sekejap dia balas balik. Dia tu. Setiap kali dia solat tuan-tuan, kat tangan. Dia bukan jalan-jalan orang. PhD ke master ke Al-Azhar tu. Kan? PhD sini rasanya. Hebat orang dia. Orang lama lah. Dah pencen dah. Jadi maknanya doa kalau nak bersungguh-sungguh angkat ni, tapi jangan pandang ke atas, pandang pada tapak tangan, angkat, jangan letak atas kepala lutut. Ni punya pemalas lah ya Rabbi. Tak apalah nak terima atau nak terima pun tak apalah. Macam tu lah ibarat dah. Tak bersungguh, minta pada Allah tak bersungguh-sungguh. Ni tengah-tengah tu sembang lagi. Bola malam tadi siapa menang? Alah, ni tengah doa ni. Kan? Nampak sedap lauk ni. Ui, sana ayam 4 ekor, 4 ketui, kita 3 je. Tengah baca doa ni. Tak payahlah angkat tangan kalau duk main-main macam tu. Yang teruk lagi tengah baca doa isap rokok. Amin. Amin. Lagi teruk. Baik, tak payah. Tak beradab. Nampak? Cerita tak beradab. Nak sembang kan, nak buat kerja, buatlah, tak payah angkat tangan, doa lah. Nak doa betul-betul. Duduk, angkat tangan, aminkan apa yang dibaca oleh imam kita. Tu cara doa, adab kita berdoa tuan-tuan. Ni doa main-main, tak bersungguh. Sembang. Tu belum cerita doa ada yang bersyair-syair pun ada doa yang jenis berpantun-pantun pun ada. Saya hari tu bagi kursus pembaca doa majlis rasmi.
di mana ada, di tempat kami pun ada, di UTM pun ada, UTM KL lah. Ya, cerita bab adab doa ni yang disebut dalam kitab Imam Al-Ghazali tu. Bagaimana ni supaya doa kita ni diterima oleh Allah, buat dengan betul, dengan adab dia, baru Allah Ta'ala terima. Ni ada doa ni berpantun-pantun pun ada. Ya Allah, ya Tuhan kami, 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama pak imamku seorang. Mengarut. Mengarut. Janganlah duk syair-syair ke, nak bergurindam ke, nak berpantun ke dalam doa tu, bukan tempat dia. Bukan tempat dia. Ya, doa elok-elok. Ya, doa daripada Al-Quran, doa daripada hadis, doa daripada para ulama. Doa yang doa yang baik-baik. Insya-Allah Allah Taala menerima, mendengar akan doa-doa kita, tuan-tuan. Namun ada juga doa yang tidak diterima oleh Allah. Itu akan kita sebut dalam kuliah akan datang. Ada bab dia nanti. Ya, tetapi nak cerita pada malam ni bagaimana doa orang yang kena zalim. Orang yang terenaya ni tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Itu. Ya. Sebab bukan dalam hadis ini sahaja, tuan-tuan, dalam hadis yang lain pun ada disebutkan bagaimana Nabi SAW menyebutkan antara 3 golongan. Ya, Nabi kata 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak. Siapa dia? Pertama, orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Yang keduanya, doa pemimpin yang adil. Yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Hadis ni hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam hadis yang lain Nabi juga sebutkan Nabi kata ada 3 doa mustajab yang tidak diragukan lagi, iaitu doa orang yang terenaya dan doa orang musafir, dan yang ketiganya doa ibu bapa untuk anaknya. Hadis ni hadis Imam At-Tirmizi juga, tuan-tuan. Ini antara doa-doa yang tidak akan ditolak. Termasuk jugalah Nabi sebut dalam 2 hadis tadi, doa orang yang dizalimi. Pemimpin yang adil pun, pemimpin yang baik-baik, insya-Allah Allah dengar doa dia. Orang yang bermusafir, Allah dengar doanya. Kita kalau pergi travel mana-mana, tuan-tuan, ya, saya pun selalu macam tu. Hatta kalau balik kampung pun, aku ni dalam musafir lagi. Nabi kata doa orang musafir ni doa yang tidak ditolak, tuan-tuan. Antara doa yang tidak ditolak. Maka bila kita bermusafir pergi mana-mana, banyakkan doa. Selamatkan perjalanan kita, permudahkan urusan kita. Kadang-kadang kita musafir tu ada sebab dia, betul tak? Nak ziarah orang, nak pergi ataupun nak pergi melancong ke dan sebagainya lagi, minta Allah permudahkan dalam doa kita tu. Jangan melancong sampai tak semayang. Dah tak semayang nak doa kot mana? Kan? Dalam kita duk melancong kulu kilir keluar ke jalan Allah ni, sahabat-sahabat kita ada yang pergi kadang-kadang keluar 3 hari, 5 hari, 40 hari ni, musafir mana-mana, banyakkan doa. Insya-Allah. Itu antara waktu dan tempat yang mustajab doanya, tuan-tuan. Tu. Ya. Kemudian termasuk jugalah doa mak bapak kepada ayahnya. Ni kita mak ayah ni yang orang kata nakkan kebaikan kepada anak-anak kita, zuriat kita, doakan. Kan? Ya Allah, berikanlah kebijaksanaan, berikanlah kejayaan, berikanlah kemudahan kepada anak-anakku, ya Allah. Ya, rahmatilah kehidupan mereka, berkatilah kehidupan mereka. Doa untuk anak-anak kita. Doa mak ayah ni insya-Allah antara doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi. Kita mak ayah, sebab kita dulu pun mak ayah yang doakan untuk kita. Kita jadi orang baik, kita jadi orang masjid, orang surau, kita akan jadi orang yang taat beribadat kepada Allah. Dari mana datang ni? Antaranya ni dari doa-doa mak ayah kita. Jangan lupa, doa mereka makbul.
Sebab tu saya masa mengaji dulu, nak exam je, telefon mak ah. Mak, tolong doa untuk kita nak periksa semester ni. Doalah kamu sendiri, mak. Doalah kamu sendiri, dia balas balik itu sedap je. Doa sendiri, kamu pun reti doa katanya. Dah doa mak ni makbul, saya kata. Kan? Saya tahu mak kita, ayah kita dia bangun malam tuan-tuan. Tahajud apa semua, qiyamul lail. Jadi kita minta dia doa waktu tu lah. Lepas semayang jangan lupa kita. Kita insya-Allah. Tapi alhamdulillah. Maknanya berkat doa mak ayah kita ni, kita jadi orang baik-baik, kita jadi orang bijak, kita jadi orang yang berjaya. Doa mereka tuan-tuan. Tanpa doa mereka, tak ke mana kita ni. Maka beruntunglah orang yang ada mak ayah. Beruntung sangat-sangat. Sebab apa? Doa mereka masih kita harapkan. Ni anak-anak kita hari ni, generasi hari ni yang masih ada lagi mak ayah. Syukurlah. Kenapa ada lagi orang yang nak doakan untuk kamu, yang mana doa mereka ini makbul. Ni bila nak periksa, bila nak interview, bila nak itu ini, tak pernah pun minta mak ayah doakan untuk mereka. Sombong. Dia rasa dia boleh berjaya tanpa doa mak bapak. Dia sangka dia boleh jadi orang yang hebat tanpa doa mak bapak. Ni ada orang yang jenis macam ni. Generasi hari ni jangan sombong. Anak-anak jangan sombong. Ya, apa sahaja dalam kehidupan kita ni setiap hari kalau boleh minta tolong mak ayah doakan untuk kita. Mak, kita nak interview ni kerja ni, doa sikit ya. Mak, kita ni hidup nampak susah sikit, kita doa bagi senang murah rezeki. Mak, kita ni sakit tak sihat, doakanlah supaya kita ni sihat. Mintalah apa pun. InsyaAllah doa mak ayah juga antara doa yang tak diragukan kata Nabi. Ya, Allah akan makbulkan insya-Allah. Cepat lambat tu bukan urusan kita. Tu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Ada kalanya doa tu cepat makbul. Ada kala lambat. Nampak? Jadi kita mengharapkan doa yang baik-baik. Tetapi doa orang yang dizalimi Allah, biasanya kadang-kadang dia cepat berlaku, tapi ada kalanya lambat. Dia terus ditindas, Jangan berputus asa daripada terus berdoa walaupun dizalimi. Setiap hari, setiap masa, setiap minggu, setiap bulan, dah bertahun-tahun, teruskan berdoa. Mungkin Allah Ta'ala nak menguji kehidupan kita. Allah nak uji kita tuan-tuan. Kita dianiaya, dizalimi begitu lama. Contohlah contoh. Orang yang berhutang dengan kita. Tu dia orang berhutang. Ni seronok cerita ni, orang berhutang ni. Ya, orang berhutang ni bila dia nak duit daripada kita, dia lembut gigi daripada lidah lagi. Oi, Ustaz handsome lah hari ni. Maintain nampak. Oh, dia punya puji kita melambung-lambung. Last sekali, Ustaz minta tolong sikit boleh? Sikit je Ustaz. Apa dia? Ni nak pinjam duit sikit dah. Sikit je, tak banyak pun. Sikit boleh lah. Dalam saya nak dan 10,000 je Ustaz. Tu dia sikit 10,000. Tadi dia dah puji kita dah. Puji handsome lah, maintain lah, nampak macam artis muka, macam-macam dia puji tak. Rupanya ada sesuatu dia nak daripada kita tuan-tuan. Saya kena dah cerita ni sebab kita dah kena. Bukan 10,000, 15,000 lagi cash. Habis duit. Jangan minta dah, saya tak ada duit dah. Habis. Dia bayar tak? Dia tak bayar tuan-tuan. Daripada 15,000 tu 400 ringgit baru bayar. Ni cerita saya ni. Orang dia saya tak cerita lah, aib lah bagi dia. Tapi dia baru bayar 400 dah berapa tahun? 6-7 tahun dah. Bayangkan. Janji bulan lepas tu nak bayar. Bulan lepas tu nak bayar. Bulan kupang haram tak bayar tuan-tuan. Terasa ni tak, saya kata duit ni saya nak guna untuk belajar anak-anak, saya kata, sebab dia nak pakai kejap je dia kata.
Kan? Ni anak saya ni nak sambung belajar sana sini, saya nak pakai duit tu, nak bayar yuran dia orang. Tak apa ustaz. Ni saya garanti hujung tahun ni habis bayar punya. Tu dia janji melambung. Janji manismu haram tak bayar tuan. Bela ni. Baru ni saya pergi rumah dia, kelang kabut dia. Nampak di kampung lah, di Perak nun. Jadi maknanya terasa terenaya tak kita? Bila ditipu, kan? Bila janji tidak ditepati, terenaya tuan-tuan kita. Kan? Bila mana orang berhutang tak bayar hutang. Ni bukan saya saja, orang lain pun sama ni. Tuan-tuan mungkin ada pernah bagi duit ke orang tak bayar. Makna orang itu telah menganiaya tuan-tuan, menzalimi tuan-tuan kerana tak bayar hutang. Naya tuan, zalim ni. Bila mana janji-janji tidak ditepati. Janji kata nak bayar, tak bayar. Kita dah bagi peluang dah, hang bayar sikit pun tak apa. Mampu tak bayar juga. Kan kata RM50 ke RM100, mana ada bayar, janji bayar. Kita tak mau ada apa-apa tuntutan daripada kita pada dia nanti di akhirat. Kita tak nak macam tu kalau boleh. Kan? Melainkan kalau dia ni betul-betul orang susah. Itu tak apa. Tapi baru ni saya ambil gambar kat rumah dia. Saya nampak ada 2 kereta baru, 1 motor yang harga kat RM10,000 lah. Banyak duit. Dulu tak ada pun motor ni. Tak ada kereta Myvi baru tu. Kan? Ada Viva ke, saya apa benda sebiji lagi. Tu dia. Ada van lagi sebiji. Banyak duit. Yang tak tahan tu, yang setengah tu dia tunjuk gambar dia melancung hulu gilir dalam Facebook. Hutang tak bayar. Melencung hulu gilir, ada duit. Ada juga. Tu rasa geram tu. Nampak? Hutang aku tak bayar. Tapi dia berjalan hulu kilir, boleh tahan. Tak terasa terenaya tuan. Kita nak pakai duit tu. Ada kala kita mungkin nak pakai. Kan? Tiba-tiba dia tak bayar. Zalim tak zalim? Zalim. Ya. Doa kita ni Allah terima tak? InsyaAllah. Doa kita ni tak ada hijab. Bila mana kita dizalimi oleh manusia lain. Ditindas oleh manusia lain. Sebab janji-janji yang tidak ditepati ini. Sebab itu dipesan kepada kita dalam kitab ni. Kita ni dalam hidup kita ni bermacam-macam kedudukannya, peringkatnya. Ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang sihat, ada orang sakit, ada orang bahagia, ada orang derita. Allah memang jadikan manusia ni begitulah keadaannya tuan-tuan. Susunannya. Tak adalah semua orang kaya-kaya belaka. Pakat duduk banglo seorang sebiji. Tak adalah duduk rumah PPR macam ni. Tak ada. Semua banglo sebiji. Kaya-kaya. Kereta 7-8 biji seorang. Gaji lebih daripada 100,000 sebulan. Gaji. Ada. Tak ada tuan-tuan. Ada yang senang. Ada yang susah. Ada yang kuat, ada yang lemah. Ada yang sihat, ada yang sakit. Ada yang bahagia, ada yang derita. Itulah aturannya kehidupan kita. Jangan kita rasa kecewa dengan kehidupan kita. Kenapalah aku ni susah tak macam orang lain? Ada orang bila dia tengok kesenangan orang lain, dia bandingkan dengan kehidupan dia. Dia tengok orang tu dia rumah nalar ke punya besar. Kereta tu dia kejap kereta ni, betul tukar kereta ni pula, tukar kereta ni pula. Tu dia berapa biji lah kereta besar-besar pula tu. Berapalah gaji dia ni, kejap melancung sana, kejap melancung sini. Pi Mekah tiap-tiap bulan. Tu dia, duit punya banyak. Bisnes juta-juta. Kita ni ya Allah, ada motor buruk sebiji tu pun kira okey lah, boleh lah. Hak tu lah kulu kilik. Kan? Ada kereta sebiji, kereta pun kejap hidup, kejap mampu. Jadilah. Kan? Gaji pun ngam-ngam cai lah. Tak sampai cukup bulan kering kontang. Akaun kering kontang, negatif. Negatif terus. Kan? Kita bandingkan hidup kita dengan hidup orang. Kadang-kadang kita suka macam tu.
Ramai orang suka membandingkan kehidupan dia dengan kehidupan manusia lain. Tapi bandingan dia silap. Dia banding dengan orang lebih senang. Kenapa tak banding dengan orang yang lebih susah? Kenapa tak banding? Tengok dia tu. Duk merempat, duduk bawah jambatan tu. Rumah pun tak ada. Gaji pendapatan pun tak ada. Hidup mengharapkan ihsan orang lain. Kenapa tak bandingkan dengan kehidupan mereka tu? Bukan nak kata kereta, motor pun tak ada. Bukan nak kata motor, basikal pun tak ada. Kolok kilir jalan kaki, duit pun tak ada. Kejap ada duit, kejap tak ada duit. Kenapa tak banding dengan orang macam tu? Kan? Tengok orang lain, bahagianya. Aku ni derita. Kenapa tak melihat penderitaan orang lain yang lebih teruk daripada kita? Ada orang yang derita, hidup dia lebih teruk daripada kita, tuan-tuan. Teruk. Kita rasa kita derita dah. Ada orang lagi teruk penderitaannya. Sama ada dari sudut keuangannya, kehidupan berkeluarganya dan sebagainya lagi. Kita alhamdulillah ada juga isteri, walaupun isteri kita garang nak mampu. Ada juga suami, hodoh-hodoh pun ada suami juga. Suami walaupun tak handsome mana, suami aku juga, dia lah duk jaga aku selama ni. Nampak tak? Kan? Hodoh-hodoh pun laki aku juga, ada juga anak-anak. Orang lain suami dah tak ada. Sian, dia dah lama janda. Nampak? Hiduplah secara dialah bapa, dialah mak. Dialah buat segala-galanya. Nampak? Kenapa tak banding dengan orang yang lebih susah? Dia ada juga bini aku ni dah lama bujang, tak ada orang nak kat aku ni. Contohlah orang suami. Kan? Contoh, tak kenal-kenal dengan siapa. Tuan-tuan jangan tunjuk siapa-siapa. Kan? Mungkin dia tak nak. Jadi makna mungkin ada orang yang lebih. Kita ada juga bini, ada suami, ada anak-anak, ada rumah nak duduk, ada kenderaan, ada pekerjaan, ada wang ringgit. Tiap-tiap bulan masyuk seorang anak 100, 200 seorang. 5 anak boleh 1,000. Campur duit pencen bolehlah 2-3 ribu sebulan. Apa nak lagi dah pencen-pencen 2-3 ribu masuk. Goyang. Tu dia. Kan? Apa nak lagi? Alhamdulillah. Walaupun tak mewah, cukup. Hidup kita cukup, kan? Setakat nak belanja makan roti canai kawan-kawan ni tak ada benda lah. Kan? Duit pencen pun tak habis makan. Tu. Apa nak lagi? Kan? Kita duk banding tu, dia pakai kereta Wellfire. Mak oi. Aku potong saga buruk je. Ya Allah, tuan-tuan, kita bahagia dengan hidup kita. Cukup, apa nak lagi? Cukup, apa nak lagi? Kan? Orang kaya tak semestinya bahagia. Orang miskin tak semestinya derita. Berapa ramai orang kaya yang hidupnya tunggang langgang. Hidupnya tidak bahagia. Bercerai, kahwin cerai, kahwin cerai, kahwin cerai. Tak berapa kali kahwin cerai pun tak tahu. Kahwin gaduh je kerjanya. Duit banyak pun tak guna. Kan? Kepala duk pening. Tidur tak lena. Makan tak kenyang. Mandi tak basah. Kita makan nasi dengan telur goreng tu dia 3 kali tambah. Apa nak lagi? Apa nak lagi? Bahagia tak bahagia? Selera lain macam. Kan? Anak tu 2 setengah kat rumah tu. Tak bahagia ke? Oh, bahagia. Alhamdulillah. Apa nak lagi? Boleh pergi kulu kilik dengan tenang, jumpa orang muka senyum. Kan? Ni muka berkerut dia. Dahi berkedut ni. Tak pernah senyum. Duit banyak. Tapi tak pernah senyum. Kita alhamdulillah. Nampak? Ini peringkat jenis manusia yang Allah ciptakan keadaannya di dunia ni, tuan-tuan. Ini fitrah. Kan? Kita ni mungkin tak berapa senang sangat, susah pun tidak susah sangat. Alhamdulillah cukup. Yang paling penting redha dan syukur dalam kehidupan kita ni, tuan-tuan. Redha dan syukur. Insya-Allah jiwa kita akan tenang. Alhamdulillah. Ya, apa yang Allah bagi pada aku ni alhamdulillah, syukur sangat-sangat.
Yang jadi ni cerita zalim menzalimi ni, enaya orang ni. Sebab apa? Sebab dia tak pernah merasa puas dengan apa yang dia ada, tuan-tuan. Itu antara puncanya. Dia nak hebat macam orang lain. Itu yang sanggup berhutang tu. Berhutang sana, berhutang sini sampai tak bayar tu. Ada. Dia nak nampak hidup hebat macam orang lain. Sedangkan kehidupan dia bukan macam tu. Saya kenal orang-orang macam ni, tuan-tuan. Kadang-kadang kawan-kawan kita juga pinjam duit sana, pinjam duit sini, kita tak tahu. Tapi bila kita terkena, baru kita tahu dia ni hutang sana, hutang sini, hutang ahlang, ahngah, semua banyaklah. Banyak sangat hutang dia rupanya. Dia pinjam duit kita ni nak cover hutang. Dia nak cover hutang rupanya. Kan? Dia nak nampak hidup hebat. Pakai kereta hebat, pakai pakaian yang hebat-hebat, nampak macam orang berduit. Sedangkan dia bukan macam tu. Memanglah ada kerja, tapi kerja ada pendapatan. Dia tak semewah macam orang lain. Dia nak jadi mewah macam orang lain. Sehingga akhirnya dia menindas orang lain. Nampak? Bila dia berhutang, dia tak bayar hutang, dia menzalimi orang lain tak? Dia menzalimi orang lain. Yang hutang bank pun boleh tahan juga. Hutang kredit kad, hutang peribadi. Berapa banyak kes ni tempat kerja saya, tuan-tuan, yang mohon bantuan zakat tu, kebanyakannya orang-orang yang berhutang. Rimillah, orang berhutang ni boleh minta duit zakat, tolong bayar. Mana taknya? Kan? Hutang dia bila kita cek, ya Allah, punya banyak. Belum hutang yang sedia ada macam hutang rumah, hutang kenderaan, kan? Hutang peribadi je, hutang peribadi dengan bank ada, hutang peribadi dengan koperasi pun ada, hutang peribadi dengan institusi-institusi yang lain pun ada. Kan? Beli barang hutang, beli itu hutang. Nak nampak hebat. Tambah kalau raya ke apa ke, kenduri kenara ke, dia nak nampak hebat, sanggup hutang ni. Akhirnya tak mampu nak bayar. Tolak duit pendapatan dia negatif terus akaun. Kan? Hadul kifayah dah bila kita kira-kira, ya Allah, tak cukup belanja ni untuk anak-anak ni. Nak makan minum tak cukup. Nak nampak hebat. Jadi jangan sampai kita menzalimi orang lain kerana kita nak kehidupan yang hebat tadi. Sedangkan kita bukan sedemikian. Hiduplah dengan cara kita. Ni, aku macam ni. Dengan tulang 4 kerat yang aku ada ni, aku bekerja, inilah pendapatan aku. Aku nak bayar duit rumah, aku nak bayar duit kereta, aku nak tanggung bil-bil anak-anak, pendidikan anak-anak dan sebagainya. Cukup. Alhamdulillah. Cukup, Alhamdulillah. Ada baki sikit-sikit, aku nak kumpul, nak pergi umrah, nak pergi haji. Cukuplah. Alhamdulillah. Syukur. Nampak tak? Kita nak mewah tak ke mana? Jangan sampai kita menzalimi orang lain kerana nak mengikut rentak selera orang lain. Ni selera kayangan kita panggil hari ni. Oi, makan tempat mewah-mewah. Kita pun nak makan juga tempat mewah-mewah. Kan? Tak mainlah roti canai warung tepi jalan. Nasi lemak tepi jalan. Tak mainlah nasi lemak hotel 5 star. Sebungkus RM18. Dah, aku beli sini RM2 lah. RM18. Sedap tak tahu mana pun. Lebih kurang lah. Nampak? Nak nampak hebat. Tapi sebenarnya tak hebat mana pun. Jadi jangan sampai ya kita ni melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, batasan kita. Kita tahat kita takat ni je. Bila kita dah melampaui daripada hadnya, maka mulalah tercipta ni penganiayaan, kezaliman kepada manusia lain. Kita menindas. Kenapa menindas? Kerana kita orang yang pandai mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain. Mentang-mentang dia orang tua, oi, dia tipu habis. Mentang-mentang dia budak baru belajar, oi, dia kelentong habis. Banyak orang terkena hari ini, tuan-tuan. Ya, terutama mereka yang hari ini mengambil jalan cara mudah nak dapat duit. Geng-geng scammer lah, kan? Geng-geng apa tipu ni, banyaklah hari ni, banyak sangat-sangat.
Kerana kejahilan, kerana kebodohan, kelemahan yang ada pada manusia, bukan dia nak bantu, dia ambil kesempatan lagi. Dia tipu, tuan-tuan. Kamu melabur dengan aku ni, contohlah. Kamu bayar 100, nanti kamu dapat 3,000. Oh, tu dia. Dalam masa 3 bulan kamu dapat 3,000. Atau kamu melabur dalam bisnes aku ni, kamu bagi 5,000 tiap-tiap bulan selama 5 tahun, aku akan bayar 500, 500, 500, 500. Semua menipu belakang. Nipu. Kita yang mengaji ni kita tahu. Benda ni benda yang dilarang dalam agama. Mana boleh kita letakkan keuntungan dalam satu-satu perniagaan, bisnes, pelaburan? Tak boleh. Bisnes dan pelaburan dia tertakluk kepada kerugian dan keuntungan. Mana ada orang bisnes untungnya, ada masa dia rugi. Melabur macam tu juga. Tak ada garanti, tak ada. Dalam Islam tak ada. Tapi dia, percaya. Mengambil kesempatan. Orang tak ada ilmu, kan? Oh, nanti tak apa, bank ni akan bayar, bank tu akan bayar. Dia urusan perbankan, apa haram pun tak tahu. Sistem perbankan, satu benda pun dia tak tahu. Tapi dia percaya tu bank akan tu ini. Haram sekupang pun tak dapat. Nampak? Berapa ramai ni kawan-kawan kita pun. Geng surau pun ramai yang kena tipu. Kan? Mengambil kesempatan. Kawan saya pun ada juga. Bagi dah sampai 500, 600 bagi. Rupanya menipu. Scammer. 500 tak apa. Yang habis ribu-ribu. Berapa ramai? Ya Allah. Mereka mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain. Baru ni AJK masjid kami pun ada seorang kena juga. Kan? Dia ingat kan Pak Imam minta tolong. Tengok-tengok tah imam mana hantar. Kadang-kadang dia guna ni muka kita ni. Kalau saya punya muka keluar tuan-tuan dalam WhatsApp ke apa minta tolong tapi nombor yang berbeza, tuan-tuan jangan bagi. Ni anak saya ni nak sambung belajar Mesir ni, tak cukup belanja lagi 2,000. Tuan-tuan, Tuan Haji boleh tak back in nanti besok lusa saya ganti balik ni. Saya ni tak boleh nak keluar duit ni, ada masalah kad lah. Macam-macam dia alasan tu. Nampak macam nampak tak? Banyak tak ayat macam ni keluar? Selalu dia punya modus operandi dia sama. Tuan-tuan jangan terpedaya. Kalau betul dia nak minta duit, nak berhutang, tuan-tuan terus telefon. Ni betul ke Ustaz Khairil ni? Ustaz dia ngajar mana? Ustaz duduk kat mana sekarang? Ceritanya balik betul tak? Nampak? Tapi kalau betul saya tak bagilah tu Haji. Kalau betul saya bagilah. Ni betul ni Ustaz ni, Ustaz Khairil ni, saya ni betul saya nak minta duit sikit ni. Kalau betul tak apalah. Kalau tak betul jangan. Tapi setakat ni saya tak pernah buat kerja. Ada sekali lah. Kan? Itu ada benda yang terdesak saya pernah minta tolong orang. Tapi orang yang saya percaya aja, saya bukan nak umur nak tabur kata semua siapa nak tolong aku ni. Dah ada lah orang tertentu saya minta tolong. Dulu lah ada sekali. Kan? Lepas tu tak ada. Tak pernah lagi lah saya minta duit dah. Kalau tuan-tuan, kalau muka telefon keluar muka saya minta duit, hati-hati. Jangan bagi. Telefon terus. Kena pula nombor telefon bukan nombor telefon yang biasa. Nombor telefon luar. Tak siapa-siapa punya nombor. Nombor tu tak lama dia akan sekat biasanya. Dia akan blok. Tu banyak ke orang menipu hari ni. Ya. Dia bijak. Dia menggunakan teknologi pada hari ini untuk apa? Untuk menindas, menipu orang lain. Ni dunia kita hari ni. Dulu orang kuat hentam orang lemah. Aku taiko sini baca dalam. Hang sabar. Makan pelempang je kerjanya. Tu dulunya cerita. Sekarang ni kurang dah. Ada lah juga. Kan? Kerana dia kuat, dia menindas yang lemah. Dia ni kawasan ni aku punya ni. Pantai dalam ni. Bebek sikit. Tahu dia. Taiko habis. Nampak? Tu dulu. Sekarang kurang lah benda-benda macam ni. Kan? Kerana dia kuat, maka dia menindas yang lemah. Hari ni dia lebih kepada ni teknologi tuan-tuan. Penipuan, penindasan, penganiayaan, kezaliman menggunakan dengan cara teknologi. Di dalam dunia kita hari ni. Jadi berhati-hati. Kadang dia kata dia ada bisnes itu ini
Yang lagi teruk, dia kata dia nak bina sekolah tahfiz. Oh, lagi teruk. Menggunakan agama lagi. Ada. Kita nak bina ni sekolah tahfiz, dah dapat lebih kurang 6 hektar kawasan tanah di Kedah nun. Mengungkap sepadan Siam nun. Ustaz-ustaz kami pun boleh cakap Siam. Dia cerita tu macam realistik tuan. Jadi kita ada tanah ni sekarang ni, tanah ni sedang dibangunkan, ada 1-2 bangunan lah untuk terbina, tapi tak cantik, nampak usang. Jadi kita nak minta bantuan Tuan Haji, tolong sama-sama bangunkan kawasan kami ni. Ni kami punya borang, ini kami punya borang, ni kami punya macam-macam paper lah dia tunjuk. Kita call haram tak ada tuan-tuan. Tipu. Mana ada sekolah tahfiz? Tak ada pun. Tak kawasan Hulu Banat mana tuan? Dia buat cerita semua macam real tuan. Ada orang guna macam ni. Menggunakan institusi agama. Nak dapat keuntungan. Banyak. Bukan tak ada, ramai orang minta bantuan tolong guna ustaz-ustaz pun ada. Sebagai model nak guna bantuan bina masjid, bina madrasah. Kalau betul tak ada masalah. Kalau betul tak ada masalah, saya pun ada juga orang kaya minta tolong, ustaz ada tak mahat tahfiz yang saya nak boleh bagi sumbangan? Boleh, saya kata ada. Kawan saya sendiri ada. Tuan-tuan nak pergi, jom. Kan? Kawan saya di Kedah nun. Bina mahat tahfiz, pondok untuk orang tua dan sebagainya. Nak bagi sumbangan, pergi. Bagilah berapa nak bagi pun. Tak puas hati, jom kita pergi tengok sendiri. Sebab anak saya mengaji situ dulu, saya tahulah. Kan? Dia memang bangun apa semua untuk madrasah dia tu. Okeylah. Yang tipu boleh tahan juga banyak tuan-tuan. Jadi hati-hati. Ni dunia kita hari ni. Ya. Apa ramai yang dizalimi kerana kelemahan-kelemahan yang ada pada kita. Sebab itulah kita orang Islam perlu membina kekuatan. Kekuatan bukan pada fizikal semata-mata. Hari ini kekuatan pada fizikal dengan mudahnya ditundukkan. Tetapi kekuatan kepada kebijaksanaan, kekuatan pada ilmu, kekuatan pada iman, ni kekuatan yang perlu kita bina. Barulah kita tak mudah ditipu, diperdaya, dizalimi. Kerana kita ada kebijaksanaan, kita ada ilmu, kita ada iman yang mantap. Maka inilah antara yang menjadi pendinding kepada kita supaya tidak dizalimi, tidak dienaya, tidak ditipu, tidak manjang. Kita ni orang kena tipu je tuan-tuan, kena zalimi, kena enaya kerana kelemahan yang ada pada kita. Jadi walaupun kita ni orang masjid, orang surau, orang mengaji kitab, tapi kita bukan sebarangan orang. Kamu boleh nak tipu aku, kamu boleh nak kelentong aku. Bukan minta maaf. Kan? We are educated person. Kita ni orang yang terpelajar. Kan? Kita mengaji, kita mengkaji, kita buat research dan sebagainya lagi. Barulah. Jadi inilah perkara-perkara yang orang kata yang menjadi sumber kekuatan kepada kita supaya kita ini tidak dizalimi. Ya. Kita membina empire kekuatan kita tuan-tuan. Kekuatan pada diri kita dan kekuatan kepada ummah. Kekuatan pada jamaah. Bila kita hidup secara berjamaah, kita kuat. Tak ada yang boleh menindas kita. Tak ada yang boleh menzalimi kita. Tapi kalau kita hidup secara individu, seorang-seorang, tak nak campur dengan orang, maka dengan mudah kita ditipu. Dengan mudah kita dienaya. Hari ini kita jadi kuat. We are strong. Pasal apa? Sebab kita hidup secara berjamaah. Kan? Kita ada jamaah kita. Ni kita ni orang surau ni, orang yang hebat, orang yang kuat. Kerana kita hidup bersatu padu. Kita hidup bersatu hati. Kerana itu kita kuat. Nampak? Tak ada siapa yang boleh menindas kita. Jadi jangan kita biarkan diri kita ini ditindas selama-lamanya. Asyik kena tipu je orang surau. Kena kelentong je orang surau. Kita tak mau macam tu. Ya, jangan main-main dengan orang surau. We are strong. Kita cukup kuat. Baik. Di dalam Musnad Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Ad-Diya al-Muqaddas,
Muqaddasi. Ada riwayat tambahan daripada hadis yang telah disebutkan tadi yang bermaksud, jauhilah doa orang yang kena zalim walaupun ia adalah seorang kafir, kerana doanya tidak berdinding. Lihat dalam kitab Tuhfatul Ahwazi juzuk 6. Cuba bayangkan kalau orang kafir yang terkena zalim, Allah Subhanahu wa taala akan memakbulkan doanya. Betapa lagi kalau hanya fasik, dan apatah lagi kalau seorang yang beriman dan rajin berbuat ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak, ni adalah hadis yang lain. Ada disebutkan, kalau yang kena zalim itu orang kafir sekalipun, orang bukan Islam, non muslim, dizalimi, dienaya, kalau dia berdoa pun tak ada dinding antara dia dengan Allah. Cara dia doa lah. Nampak tak? Dia doa pada Tuhan. Kalau dia berdoa sekalipun, tak ada pendinding antara dia dengan Allah. Kerana dia dizalimi. Begitulah Allah membela nasib orang-orang, manusia-manusia yang dizalimi, sama ada Islam ataupun bukan Islam. Apatah lagi kalau yang dizalimi itu orang yang beriman. Orang baik-baik kamu tipu, orang baik-baik kamu tindas, kamu zalimi, kamu enaya kehidupan dia. Oi, berapa ramai orang ambil kesempatan macam ni, tuan-tuan. Saya dah tengok sendiri bagaimana orang, ada manusia yang suka mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain. Bayangkan dia boleh guna IC orang tu. Tak tahulah dia ni ada macam slow sikit. Dia guna kawan ni kerja tetap, kerja kerajaan. Dia ambil IC tu, dia guna IC kawan ni buat pinjaman sana, buat pinjaman sini, 2-3 pinjaman. Bukan sikit-sikit, main ribu-ribu tuan, main puluh-puluh ribu. Yang kena tanggung dia ni, bukan yang ni. Nampak tak? Dia tak tahu pun dia ada buat pinjaman itu ini, dia tak tahu. Orang guna IC dia, orang pinjam IC dia. Dia slow sikit. Orang nak IC kawan, bagi lah, dia bagi. Habis kena tipu. Ada sampai tahap macam tu. Nampak? Ini belum cerita besar-besar lagi. Dapat kontrak tanah, dapat projek sana, projek sini dengan cara menipu. Ada juga. Ni nak mesti korban ni pun. Banyak juga, boleh tahan juga. Kita nak beli lembu korban pun ada juga dengan cara yang tak elok. Yang huluk duit pun ada. Yelah, setengah macam kami tu sistem tender apa semua. Nak belanja makan, saya kata tak apa. Belanja makan ke apa, saya tak mau. Kan? Kita dah ada bajet kita sendiri dah. Kalau kamu dapat projek ni, dapatlah. Yelah, lembu katakanlah 5,000. Kalau kita beli 20 ekor, dah 100,000 tuan-tuan. 100,000. Hai, macam-macam benda lah nak bagi, nak menang hati kita ni. Tapi tak, kita buat tender terbuka. Siapa masuk, siapa yang layak, kita akan ambil. Bukan kerana hang belanja makan ke, bukan kerana hang nak itu, nak ini ke. Bukan. Ni semua lillahi ta'ala. Ya, jadi maknanya, itulah perlu kita hindari tuan-tuan. Dalam kehidupan kita ni, kalau boleh kita nak buat baik sesama manusia, bukan kita nak enayah. Yang lemah kita bantu, kan? Yang derita kita bimbing, yang miskin kita berikan sumbangan. InsyaAllah barulah kita ni hidup harmoni, tak ada penganiayaan, tak ada kezaliman. Ya, pemimpin ingat, ya, macam dipesan oleh Nabi kepada Muaz bin Jabal ni dalam hadis ni tuan-tuan. Ya, jangan sama sekali kerana kamu ada kuasa, kamu dengan mudahnya menindas rakyat, menindas orang-orang yang lemah ni, kaum golongan mustad'afin ni tuan-tuan. Jangan sampai macam tu. Sampai tak mampu nak bayar cukai, cukai-cukai yang tak masuk akal yang diperkenalkan, kan? Begitu juga penindasan dalam urusan agama. Jangan mentang-mentang kamu ada kuasa, kamu nak menggunakan kekuasaan itu untuk menafikan hak orang Islam. Azan ni kalau boleh jangan azan kuat-kuat. Sampai tahap macam tu, kan?
Jangan kacau lah. Kalau kamu ada kuasa sekalipun, jangan sampai perkara-perkara seumpama ini diusik. Benda ni sensitif. Benda yang berkaitan dengan agama, bangsa, budaya, benda ni kadang-kadang sensitif. Jangan ganggulah. Buatlah kerja kamu. Kita pun tak ganggu urusan agama orang lain. Kita hormat, kita respect. Maka kamu juga, orang-orang bukan Islam, kena respect, kena hormat ni urusan agama kita. Azan ni syiar bagi kami orang Islam. Takkan nak azan pakai WhatsApp, pakai handphone ya. Ada gila punya kerja. Kan? Kita nak azan supaya ni orang dengar ni syiar bagi Islam. Bayangkan kalau kawasan ni azan tak dengar. Maghrib ke, Isya ke, subuh ke, Zuhur, Asar tak dengar. Mana syiarnya? Mana nampak hebatnya Islam ni? Tak nampak hebat. Sebab dia syiar. Kamu dah ganggu syiar Islam. Jangan guna kuasa untuk ke arah itu. Hormat, respect. Baru harmoni hidup kita, tuan-tuan. Jadi itu antara kita pun pemimpin kena jaga juga. Rakyat pun kena jaga juga. Sama-samalah kita jaga dalam kehidupan kita. Jadi hadis ni jadi pengajaran kepada kita, tuan-tuan. Supaya kita ini dalam hidup kita ni jangan sama sekali menganiaya, menzalimi manusia lain. Kerana kalau dia berdoa kepada Allah, dia mengadu pada Allah Ta'ala kerana kezaliman yang kamu buat, maka doa dia, antara doa dia dengan Allah tak ada hijab. Ada sahabat, tuan, yang doa pernah sekali dia berdoa kerana dia dizalimi, difitnah. Saya lupa nama, Sa'ad bin Ubadah katalah. Ya. Akhirnya sahabat ni doa dia ni, ya Allah, panjangkanlah usianya dalam kefakiran. Ya. Panjangkanlah usia tapi dalam kefakiran dan mati dalam keadaan yang tak baiklah. Ya. Jadi memang dia ni panjang umur tu sampai diceritakan sampai ni bulu mata dengan bulu kening ni gugur kerana terlalu tua sangat. Tapi walaupun umurnya panjang sampai tahap macam tu, dia hidup dalam kefakiran, kemiskinan. Udahlah miskin, perangai hodoh pula. Dia kerja kacau anak dara je. Pantai anak dara kat dalu dia piwit, dah tua nak mampus dah. Kan, kerja kacau anak dara. Pasal apa teruk sangat perangai ni, dah tua-tua macam ni, orang tua pergi masjid. Ini sebab dia dah kena ni doa sahabat tadi. Kerana dia pernah fitnah sahabat tadi, doa pada Allah Ta'ala kerana dia orang yang dizalimi. Dia kata dia dah kena, dia dah kena doa Sa'ad bin Abu Waqqas, tak salah saya. Ya, doa sahabat ni makbul, dia jadi macam ni. Tua tak mati-mati, miskin sebab tu, perangai hodoh kerana doa sahabat tadi. Jadi hati-hati, tuan-tuan. Jangan sampai kita ni menzalimi orang lain. Jadi inilah antara beberapa pengajaran yang boleh kita dapat daripada hadis ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, kebaikan kepada kita bersama, insya-Allah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwalin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.